Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum Jaafar. Tengku Haris. Nasif. Hana. Oh, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lama tak nampak awak? Tak apa, yang risau. Duduk kat mana Haris? Rumah Ha? Rumah? Ha. Tak pergi mana? Apa Ustaz? Tak pergi ke mana-mana ke? Pergi Pergi mana? bercuti. Uish, pergi mana tu? Ha? Pergi mana? Island. Cameron Highland? Ramai orang kat atas? Banyak. Ha? Tak banyak sangat sekarang ni. Oh, Ustaz pun teringin. Ustaz pun ingat nak pergi ke tapi macam takut ramai Tak ramai Masa tak ada PKP, masa dulu boleh kutip strawberry. Bila ada PKP, dah tak boleh kutip strawberry dah. Maksudnya awak pergi atas je lah. Apa ni, beli strawberry. Coklat. Tu je. Oh, faham. Maksudnya tak boleh kutip dah. So awak pergi tu buat apa je? Pergi duduk je lah. Pergi jalan, tengok ladang teh, boh. Oh. Semua pergilah. Yasmin pergi, Yasmin. Okay. Siapa lagi? Iris, Arisha, Hana, Nasif. Nasif, buka kamera Nasif. Ada pun. Malu apa? Kat rumah Ha? Rumah. Okey, semua dah solat ke? Dah. Hanifah. Hanifah dah solat? Oh, kejap. Okey, Okay. I think all of you know that today today we will have our tajwid class. So make sure you prepare your Al-Quran. Pastikan awak prepare Al-Quran awak and a piece of paper for some notes. Ya. Okay, ada 10 orang. Tak apa, 10 orang pun kita jalan. Okay dah 10-3 minit dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start our class by reciting doa and surah Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Walaupun sekarang pukul 2 dekat luar sangat panas, ada yang masih dalam keadaan mengantuk, it's okay. Macam biasalah. Ustaz tengok kelas awak dah jam 6 kan? Dengan Ustaz mesti petang. Ustaz pun heran tu lah. Tak petang tengah hari. Tak apalah kan, macam mana kan? Tak petang tengah hari. Lepas tu, macam mana kan? Dengan laparnya. Tak apalah, biarlah. Okay, now.
before we start our tajwid class, siapa tengok majalah 3 semalam? Ada tak orang tengok majalah 3 semalam? Ustaz, rumah saya tak ada Astro, Ustaz. Astro. Tak payah Astro. Betul? TV3 tak payah Astro. Ada. Oh, rumah awak tak ada TV? Ada TV, antena pun tak ada. Lepas tu awak buat apa dengan TV tu? Tak tengok. Kita orang tak banyak tengok TV. Ayah saya sebab Tak. belajar tu. Dari dulu kita orang tak ada Astro dengan antena, kita tak ada. Ada TV tapi tak tengok? Ada TV, lepas tu macam tengok YouTube macam tu je lah. Oh, macam smart TV lah. Okay. Smart TV tapi tak guna pun antena tu. Rumah Sebab saya ayah saya tak nak pembelajaran kita orang merosot, so ayah saya tak letak Astro dengan antena. Dah dekat, dari saya lahir tak ada tu. Oh. Tak tahu lah. Okay. Okay, sebelum kita masuk belajar lah, kita sikit lah kan, takkan nak belajar terus kan. Elok-elok, okay. Awak tengok tak majalah, siapa tengok majalah 3 semalam? Ada tak orang tengok majalah 3? tak. Awak kena tengok majalah 3 ni. Majalah 3 ni cerita yang bagus-bagus. Okay, Ustaz cerita dekat awak sikit je. Sebelum kita belajar Semalam kan, dia tunjuk berkaitan dengan satu orang family, dia sangat susah. Family ni, ke satu keluarga ni, dia memang sangat susah. Memang dia orang yang nak dibandingkan dengan awak yang rumah ada aircon, yang ada sofa, yang duduk macam Arisha tu duduk di tengah-tengah awan. Di tengah-tengah semua tu. Yang macam Iris tu duduk di atas kerusi yang sofa, tengok macam Jaafar, belakang tu kerusi mahal. Tengok Khairan Nabiha, kerusi kayu yang mahal, contohlah kan. Maksudnya awak semua selesa. Ada yang pakai headphone, selesa lah awak semua kan. Tapi semalam saya cerita sikit awak lah kan, sebelum kita mula kelas kan. Dia ada satu orang makcik tu ataupun satu orang keluarga dia, suami isteri, kemudian dengan 2 orang anak dia. Awak tahu apa pekerjaan dia orang? Dia orang kerja biasa je, dia orang susah. Last kali dia orang buat satu keputusan, dia kata kita kena kutip sampah. Kan? Dia punya kerja dia kutip sampah. So, dengar apa Ustaz kutip sampah je Ustaz? Okey, bila dengar kan kutip sampah je. Tapi awak tahu tak? Orang yang dia bila kita dengar lah kutip sampah ni macam mana, berapa banyak sangat dapat sampah kan? Tapi yang Ustaz herannya, lepas dia kutip sampah, kehidupan dia lagi semakin senang. Dia kutip sampah, tapi kehidupan dia lagi semakin senang. Bila Ustaz tengok cerita tu, Ustaz rasa pelik. Kan, macam mana ni kutip sampah tapi kehidupan dia lagi senang? Okay, satu je Ustaz nak bagi tahu kat awak. Apa yang keluarga ni buat, kalau awak tengok dalam YouTube mungkin ada. Sebenarnya dia orang kutip sampah tu, separuh daripada katakan dia kutip sampah, dia dapat RM70. Bayangkan sampah tu punya berat, RM70 dia dapat. Tapi dalam RM70 tu, dia bahagi 2. Dalam RM70 tu dia divide. Dia ada portion. Satu untuk diri dia, satu lagi untuk orang lain. Apa yang dia buat dengan duit dia jual sampah tu, dia masak, kemudian dia bagi dekat orang. Dan disebabkan contoh Ustaz kutip sampah tepi-tepi jalan, dia kutip sampah, kutip kotak, botol, Ustaz bagi jual. Kemudian Ustaz dapat RM50 ataupun dia dapat RM20. Dalam RM20 tu sikit je. Kalau macam awak ni, macam Nasif ni datang sekolah bawa RM20, beli popcorn madu, dah habis lah. RM20 je. Tapi macam mana makcik ni ataupun keluarga ni, dia betul-betul membuatkan Ustaz rasa terfikir, dia kutip sampah. Dah lah dia orang ni orang yang susah. Tapi dalam duit yang dia orang dapat tu, dia orang boleh bahagikan dan dia orang boleh masak, dia orang bagi dekat orang. Dia orang masak, kemudian dia orang bagi dekat orang. Logiknya, bila kita guna duit, mestilah kita akan jadi semakin susah kan. Dah lah ada RM20, ambil 10 lagi bagi kat orang. Ada RM70, 40 ambil, 30 bagi kat orang. Tapi ditakdirkan Allah, disebabkan dia orang buat benda tu, disebabkan dia orang buat ada sikit, lepas tu dia orang masak banyak-banyak, dia orang bagi ke orang-orang yang lagi miskin daripada dia orang, lagi susah daripada dia orang. Disebabkan dia orang rajin bersedekah, Allah
Pemudahkan kehidupan dia orang. Last sekali daripada tak ada kereta, dengan kutip sampah dia orang boleh beli kereta. Dengan kutip sampah dia orang boleh beli makan ayam, dia orang boleh makan apa yang dia orang nak. Hanya dengan kutip sampah. Okay, so sebelum Ustaz nak sambung kelas kita pada hari ini, Ustaz nak bagi tahu kat awak satu benda. Kesenangan yang kita ada pada hari ini, kesenangan yang awak semua ada kan. Awak semua ada senang kan, nak apa semua dapat, nak dapat. Ada handphone, tapi budak anak-anak makcik tu dia tak ada telefon pun, tapi dia tolong. Dia kutip sampah. Awak nak kutip sampah? Kira Nabi nak kutip sampah? Kutip sampah apa dalam kelas pun tak sapu? Contoh. Iris, awak nak kutip sampah Iris? Pinggan pun tak basuh nak kutip sampah. Contoh pinggan di situ pun tak kutip. Okay. Itulah maksudnya kutip sampah ni bukan semua orang nak kan. Tapi disebabkan dia kutip sampah, kemudian dia bagi lagi, dia sedekah lagi ke orang. Walaupun dia susah, dia sedekah lagi. Kemudian disebabkan dia sedekah, Allah keluarkan dia orang daripada kemiskinan dan kehidupan dia orang semakin senang. Sebab itu Rasulullah SAW pernah sebut, tidak akan berkurang harta kepada orang yang bersedekah. Maksudnya apa? Kalaulah kita bagi satu, nanti Allah akan bagi lagi banyak kat kita. Maksudnya kita bila kita bagi sedekah dekat orang, maksudnya satu hari nanti Allah akan balas dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang kita sedekah. So, moral of the story hari ni sebelum Ustaz nak sambung, Ustaz nak cerita dekat awak. Yang pertama sekali bersyukur dengan apa yang kita ada. Dekat luar, Ustaz dah pernah cerita dekat awak. Sampai ada yang terpaksa jual perabot rumah dia, dia terpaksa jual meja dia, terpaksa jual kerusi dia semata-mata untuk beli makanan. Yang kedua, yang pertama adalah kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang kedua adalah Ustaz nak kita semua sama-sama rajin sedekah. Ustaz, saya ada 10 sen je, bagi 10 sen. Ustaz, saya ada RM2 je, bagi RM1. Yang penting bila kita sedekah, kita niat insya-Allah Allah akan keluarkan kita daripada masalah. Katakan Ustaz bagi satu tips Katakan Iris, awak rasa sedih. Sedih sebab mak awak tak beli barang semigel ke awak. Katakan contoh sedekah. So dengan sedekah awak akan hilang rasa sedih awak. Katakan Irham, ya Allah, Ustaz saya kalau boleh saya nak buat UPSR. Macam mana awak nak berjaya dalam UPSR? Banyakkan sedekah. Tengku Haris, Ustaz, saya ni kenapa saya tak tahu Ustaz, kenapa saya rasa saya ni susah sangat nak ingat. Sedekah. InsyaAllah dengan sedekah awak niat, ya Allah saya bagi sedekah ni, kuatkanlah ingatan saya. Allah akan tolong awak. Nantilah kalau kita sedekah lagi panjang. Okey Haris, awak nak tanya apa Haris? Ustaz, saya dengar apa yang Ustaz cakap yang pasal orang susah tu macam ada masak apa tu. Saya dengar macam masak sampah. Masak sampah? Mana ada masak sampah? Okay. Ustaz? Dia masak macam ni. Dia jual, dia ambil sampah kan, dia kutip sampah, kutip botol, kutip kotak, kutip tin. So lepas tu dia pergi jual. Dia dapat duit tu. Lepas dia jual, dia dapat duit tu. Dengan duit tu, dia belilah barang-barang. Dia beli ayam, dia beli cili, dia beli minyak. So dia masak dengan duit sampah tu, dia pergi beli makanan, dia masak, kemudian dia bagi orang makan. Dengan disebabkan dia memberi kepada orang makan tu, Allah tambahkan lagi rezeki dia. Orang datang tolong. Dan bayangkan, daripada tak ada apa-apa, dia dah boleh beli kereta. Boleh power tu. So ingat Ustaz pesan kat awak, kalau awak ada masalah selain daripada solat, awak ada masalah, pergi sedekah. Dengan sedekah Tuhan akan keluarkan, Tuhan akan selesaikan masalah awak. Faham? Ustaz, bukan ke sedekah ni nanti lama-lama kurang ke duit kita? Tak akan kurang. Walaupun awak kan kita bagi 10, ada 10, kita bagi 5, kan ada lagi, maksudnya RM5 dah tinggal. Jangan risau. Lagi RM5 tu nanti Tuhan akan bagi balik. Bukan Ustaz yang cakap Rasulullah yang cakap. Rasulullah cakap, Allah pun cakap tentang sedekah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada tak ada, kita nak sambung. Okey, moral of the story, banyakkanlah sedekah. Senyum boleh Ustaz? Senyum pun boleh lah, senyum. Senyum. Okey. Okey.
Okey. Okey, so kita akan sambung kelas tajwid kita. Okey, kita akan sambung kelas tajwid kita, tapi sebelum tu kalau boleh buka lah kamera awak tu. Aduh, kan. Okay, ingatkan Ustaz, hujung nanti Ustaz akan bagi tahu pasal jadual awak Okey. Now, awak dah tengok belum jadual baru? Belum. Nanti petang ni, by petang ni ataupun by esok awak akan dapat jadual baru. Jadual baru Ustaz, Ya. sekarang tajwid kita raw tafkim nombor 4 kan? Nombor 4. Awak dah sampai nombor 4 ke? Bukan nombor 2 baru? Nombor 4. 3 lah. 3 Nombor 3 dah habis. Nombor 3 wakaf. Lepas tu nak sambung dengan nombor 4. Huruf alif dengan Okey. Lepas tu huruf alif dengan waw sebelum dia ada mat alif dengan waw sebelum tu. Bagus. Maksudnya, Haris ada tanya soalan ke Haris? Tak ada Okey, now kita akan sambung tajuk kita iaitu hukum huruf ra. Hukum huruf ra. Ingat anak murid Ustaz, dengar dalam Al-Quran ada banyak huruf. Dalam Al-Quran ada banyak huruf. Tetapi yang betul-betul memberi impact, adalah bukan impact lah, yang dia ada influence lah dalam Al-Quran ni, salah satunya adalah hukum huruf ra. Huruf ra dan huruf hamzah. Dia setiap huruf dalam Al-Quran tu dia ada dia punya kesan dia ada dia punya impact dia. Okey So hukum huruf ra kita dah belajar dah. Huruf ra ni terbahagi kepada 3. Hukum huruf ra ni terbahagi kepada 3. Tafkhim, tarqiq dengan kedua-duanya. Tapi dua-dua ni kita tak dalam belakang nanti dululah So dekat sini, dekat tafkhim ni kita dah belajar. Tafkhim tu apa? Tafkhim tu adalah tebal. Tafkhim tu adalah kita sebut perkataan ra tu dalam keadaan yang tebal ataupun kita Allahumma salli ala sayyidina berat makhraj dia. Contohnya ra, ru, tebal. Kita sebut tu rasa dia. Yang keseterusnya selain daripada tafkhim kita ada satu lagi kita sebut sebagai tarqiq. Tarqiq tu apa? Nipis je. Kita sebut dia layan je. Kita tak payah nak berat-berat dengan dia. Ri, bi, contoh ri, mir. Sebut santai je Okay. Now, so kita ada 2 je, tafkhim dengan tarqiq. Beza dia tebal dengan nipis. Yang ketiga ni nanti kita akan tengok baliklah. Okay. Sebab yang ketiga ni gabungan antara 2 ni. Okay, tafkhim dengan tarqiq. Okay. Now, syarat-syarat tafkhim. Kita dah belajar dah syarat-syarat tafkhim ni. Ingat tak syarat-syarat tafkhim ni? Dia ada, kalau untuk tafkhim sebenarnya dia ada 6. Tapi yang ke-6 tu Ustaz rasa susah kalau terang ikut online. Ustaz kena terang depan-depan baru awak faham. So, Ustaz boleh terang 5 sahaja untuk syarat-syarat tafkhim. Okay, syarat pertama. Syarat pertama kita pergi sepintas lalu kepada yang tak join. Okay. Syarat pertama huruf ra mestilah berbaris fathah ataupun dhammah. Maksud dekat sini adalah setiap huruf ra yang berbaris fathah dan dhammah wajib kita tafkhimkan. Ustaz ulang, semua huruf ra yang ada baris fathah dan dhammah kita tafkhimkan dia. Ara'aita, beratkan dia. Ara'aita. Rabba, tebalkan dia. Sururin, tebalkan dia. Sururin, ra. Kita tebalkan dia. Okay, clear. Ingat, huruf ra berbaris fathah dan dhammah. Okay. Now, kemudiannya kita pergi kepada syarat yang kedua. Ingat syarat pertama mesti berbaris fathah dan dhammah. Fathah berbaris atas, dhammah berbaris depan. Okay, now next kita akan pergi huruf ra. Syarat yang kedua mestilah huruf ra tu ada syarat dia. Okay, semakin lama semakin tough sikit lah kan. Okay. Ra mesti, syarat yang kedua bacaan tafkhim adalah ra mesti berbaris sukun. Dan sebelum berbaris sukun ada baris dhammah ataupun baris
fathah. Dhamma ataupun baris fathah. Okey, dia ada dua. Okey. Ingat, sukun ataupun baris fathah. Contoh, zurtumul maqabir. Zur. Ingat, kalau ra, mau. Contoh. Okey, Okey, dia mesti ada ra tu. Ingat, ra mesti ra yang bersukun sebelum tu fathah dan dhammah. Kasrah tak boleh. Kasrah dia takkan jadi tafkhim. Okey. Faham Okey. Okey. Tak lagi Ustaz tanya. Siapa yang tak jawab ni, nanti Ustaz tanya betul. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni. Kejap Okey. Yang ketiga ni, syarat yang ketiga. Hukum huruf ra ni, syarat ketiga kalau kita nak tafkhimkan dia, kita nak tebalkan dia, mestilah ra tu berada pada keadaan waqaf. Ra pada keadaan waqaf. Maksudnya mesti dekat ujung sekali. Okey. Kemudian syarat pertama dah settle. Syarat kedua dalam ketiga ni, sebelumnya ada huruf mat alif atau waw. Sebelum dia ada alif atau waw. Okey, sekarang Ustaz jumpa waw. Okey, betul. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya adalah sebelum tu lagi ada baris fathah atau baris dhammah. Maksudnya sebelum ra ni ada alif ataupun waw. Sebelum dia lagi ada fathah ataupun kasrah. Fathah ataupun dhammah. Dia tiga kali kita tengok. 1, 2. Okey. Okey, sebelum Ustaz masuk yang keempat, ada soalan tak? Ustaz kena pergi, kalau tak nanti tak sempat. Ada soalan tak? Kalau okey, Tengku Haris, silakan soalan. Tengku Haris, soalan? Saya nak tulis dulu. Okey, awak nak tulis yang mana? Yang C. C ni, okey, C, aku tulis C. Okey. Ustaz, yang huruf ra tu Ustaz cakap diwakafkan kan? Ya. Ra ni tak wakaf. Oh, wakaf. Okey. Apa maksud waqaf? Okey, berhenti. Okey. Pandai. Maksudnya dekat semua tempat yang ada huruf ra ataupun awak nak berhenti, ra di belakang dia mesti kita tengok. Okey, ra dah hujung dah. Okey, ra dah hujung. Sebelum ra tu apa? Oh, sebelum ra tu ada huruf mat. Huruf mat dia apa? Oh, alif atau waw. Okey, bagus, alif atau waw. Sebelum tu lagi ada baris apa? Ini huruf apa Ustaz? Tak kisahlah huruf apa pun. Asalkan dekat baris atas ni, baris dia sama ada fathah ataupun dhammah. Begitu. Okey. Ada soalan? Haris dah Haris dah habis dah Haris? Salin? Dah. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan pergi yang lagi dalam sikit lagi, iaitu syarat yang keempat untuk kita tafkhim, iaitu pertama sekali, huruf ra tu adalah huruf ra yang diwakafkan. Sama juga, tadi pun diwakafkan, ini pun diwakafkan. Cuma tengok keadaan dia tak sama. Wal asr ayat nombor 1. Wal fajr ayat nombor 1. Okey, syarat dia diwakafkan. Diwakafkan mesti pada keadaan berhenti. Mesti pada keadaan berhenti. Okey, faham Dia mesti dekat hujung sekali. Mesti dekat hujung sekali. Okey, bagus. Sebelumnya ada huruf sukun. Sebelum huruf ra tu ada huruf sukun, bukan huruf mat. Kalau yang tadi sebelumnya ada huruf mat kan? Ini sebelum huruf ra tu ada apa-apa sahaja huruf, asalkan huruf tu berbaris sukun. Sebelum tu adalah berbaris sukun. Okey, bagus. Ya. Okey. Kemudian sebelum ada sukun tu, sebelum tu lagi ada satu huruf berbaris fathah atau dhammah. Okey, sekarang ni Ustaz jumpa baris fathah. Baris fathah. So kita kena baca dia sebagai tafkhim.
Tafkhim ni kita tebalkan dia. Macam mana nak baca? Wal asr. Awak kena sebut ra tu. Wal asr. Dia bunyi r ke belakang tu. Wal asr. Wal fajr. Wal fajr. Wal asr. Okey, Tengku Haris soalan. Apa ni? Apa ni? Hukum yang ni dia kita jumpa dia bila macam awal huruf je ke? Awal huruf ke awal surah? Ya, awal surah je ke? Tak semestinya. Tak semestinya. Asalkan awak tengah-tengah baca jadi macam tu. Okey. Awak habis salin, nanti Ustaz akan tunjuk contoh Ustaz. Salin habis tu. Okey. Okey, nanti Ustaz akan tunjuk contoh Ustaz, kemudian awak kena cari contoh awak sendiri. Okey. Okey, dah habis, dah habis. Aduh. Dah habis dah. Dah habis salin Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, semua tengok dekat Al-Quran masing-masing. Kita nak tengok yang contoh nombor 4 ni syarat nombor 4 ni. Siapa yang ada Al-Quran, tolong buka surah Al-Fajr, muka surat 593. Turn to page 593. 593. Okey, siapa yang tak ada Al-Quran boleh tengok dekat sini. Ustaz akan share. Ustaz akan share. Kesian kepada yang tak ada Al-Quran. Okey. Now. Itu dia. Okey, sekarang kita akan tengok sama-sama. Kita akan pergi tengok sama-sama cara kita nak baca tafkhim dengan syarat yang keempat. Okey, kita akan tengok Okey, tengok ayat yang kedua. Wal-Fajr dah Ustaz dah tunjuk. Ayat yang kedua ni. Walayalin ashr. Okey. Apa syarat keempat tadi? Okey, bila syarat keempat, ra mesti pada keadaan berhenti. Okey, okey, tengok yang ni, tengok ayat ni. Okey. Ra pada keadaan berhenti. Okey, ra pada keadaan berhenti. Kemudian sebelum ra ada baris sukun. Tak kisahlah huruf apa pun asalkan ada sukun. Okey, dekat sini ada sukun. Kemudian sebelum tu ada huruf fathah ataupun dhammah. Huruf yang ada fathah atau dhammah, sini ada fathah. So, kita bacakan dia sebagai tafkhim. Walayalin ashr. Okey. Siapa nak bagi contoh lagi kat Ustaz? Saya Ustaz. Siapa saya tu? Ja'far. Ja'far. Okey, Ja'far. Mana ayat Ja'far? Ayat nombor 4. Ayat nombor 4. Okey, kita tengok. Okey, wal-laili iza yas ke? Ya. Wal-laili iza yas. Okey, kita tengok contoh Ja'far. Betul ke tidak? Wal-laili iza yas. Okey, Ja'far cakap ni. Okey. Okey, syarat keempat, ra mesti pada baris pada keadaan berhenti. Okey, ra pada keadaan berhenti. Bagus. Kemudian sebelum huruf ra tu ada sukun. Okey, ada sukun dekat sini. Bagus. Kemudian sebelum tu ada sama ada fathah ataupun dhammah. Ada fathah. Okey, Ja'far, betul. Siapa lagi? Siapa lagi nak bagi contoh? Irham. Okey, Irham. Irham dekat mana Irham? Surah Al-As. Surah? Al-As. Okey, surah Al-As. Surah Al-Asr. Al-Asr. Okey, dekat mana tu? Ayat 2. Ayat 2. 2 clear all drawing. Ayat 2. Bagus. Dia dah jumpa dah. Okey, kita tengok contoh Irham lagi. Okey, kita tengok contoh Irham lagi. Okey. Pertama, syarat keempat dia ra pada keadaan berhenti. Okey, bagus. Betul. Ra pada keadaan berhenti. Betul. Kemudian, sebelum tu ada huruf, apa-apa huruf yang bertanda sukun. Ada huruf sin. Tanda sukun. Betul. Sebelum tu lagi ada huruf yang mana barisnya sama ada fathah ataupun dhammah. Pada keadaan ni ada dhammah. Kalau ada dhammah, jawapan dia betul. Betul Irham. Siapa lagi nak cuba? Ustaz. Siapa saya tu? Siapa saya tu? Ustaz tak tahu. Ustaz tak dengar. Siapa saya tu? Nasif. Okey Nasif. Okey, kat mana Nasif? Surah Al-As ni
Ayat ketiga. Surah Al-As ayat ketiga. Okey, kita tengok surah Al-As ayat ketiga. Okey. Sini kan Nasif? Okey, kita tengok Okey. Ra pada keadaan berhenti. Ada. Sebelum tu ada huruf sukun. Bagus. Sebelum tu lagi sama ada fathah ataupun dhammah. Okey. Betul. Okey lagi, siapa nak bagi contoh lagi? Ustaz saya Ustaz Akram. tahu suara tu. Ustaz saya Ustaz. Akram, silakan Akram. Surah Al-Fajr Surah Al-Fajr. ayat ketiga. Surah Al-Fajr ayat ketiga. Ayat ketiga. Okey. Okey, ini contoh Akram. Kita tengok contoh Akram. Okey, ra pada keadaan berhenti ada. Ta huruf sebelum tu ada sukun, betul. Sebelum tu lagi ada fathah ataupun dhammah. Okey, betul. Bagus. Okey, siapa lagi nak cuba? Awak unmute mikrofon je. Siapa lagi nak cuba? Tak payah angkat tangan. Kalau ni terus sebab tu Ustaz takut Ustaz tak perasan. Ada lagi nak cuba? Arisha nak cuba Ustaz. Siapa tu? Arisha ke? Arisha. Okey, Arisha kat mana Arisha? Surah Al-Lail ayat 10. Okey, kita tengok surah Al-Lail. Al-Lail wal-laili idza yaghsha. Al-Lail. Al-Lail ayat ke? 10. 10. Ini ke? Pasal dia sirhu lil usra. Betul ke? Hello, betul ke? Arisha, betul ke? Ya, bukan betul ke ni? Ustaz tanya betul ke ayat ni? Betul. Okey, tak apa. Kita tengok sama-sama Kita tengok sama-sama. Okey. Sekarang ni ra pada keadaan berhenti. Ra pada keadaan berhenti, betul. Ra pada keadaan berhenti. Okey. Sebelum tu ada sukun. Betul. Sukun. Kemudian sebelum tu lagi ada dhammah ataupun fathah. Betul. Okey, betul. Ini kita boleh baca dalam keadaan tafkhim. Betul. Kenapa? Selain daripada berhenti, dia sebabkan ra ni berbaris fathah. Ra pun berbaris fathah, kita pun boleh baca tafkhim. Betul. Betul. Bagus. Alisa. Ustaz. Ya, Kalau belakang ra tu ada alif boleh ke? Contoh. Saya tak jumpa tapi kalau ra tu kan dia nak berhenti tapi ada alif. Ra macam tu. Betul. Lepas tu dia berhenti. Selalunya kalau macam ni, dia mesti akan baris dua. Betul tak? Selalunya dia akan baris dua. Ada tak ke baris satu je? Dua kan? Okey, ingat bila berhenti pada keadaan macam ni, kita memang cara sebut dia kita sebut ra, betul, ra, tebal. Tapi kalau ikut hukum, kita katakan hukum dia sebagai mad iwad. Tapi sebutan dia memang kita kena tebalkan. Ra. Ra tebalkan. So, ra ni cara sebut dia, betul? Kita boleh tebalkan dia, boleh? Macam contoh tu boleh lah. Kalau ikut sebutan tafkhim dia betul. Tapi kalau orang tanya apa hukum dia, awak tak boleh sebut hukum tafkhim. Hukum dia ma'iwad. Tafkhim ni cara sebut. Tapi setakat yang kalau kita tengok ciri-cirinya macam betul. Sebab dia berhenti pada hujung, baris fathah. Sebutannya ra. Boleh? Ustaz rasa boleh? Boleh? Okey, Tengku Haris. Ada lagi contoh? Tengku Haris? Ada tak Tengku Haris? Saya cuba. Okey, silakan. Surah Al-Qad. Al-Qad. Ayat 5. Qad ayat 5. Qad ayat 5. Kita test dulu. Tengok dulu. Okey, Al-Qad ayat 5. Okey. Betul? Jawapan Haris betul. Kita tengok sama-sama. Okey. Matla'il fajr. Ra pada keadaan berhenti. Sebelum tu ada sebelum tu ada huruf baris sukun, betul. Kemudian ada baris fathah. Okey, betul. Ustaz, Ya.
Nak Saya dah jumpa. try. Siapa tu? Siapa tu? Akram. Hanifah. 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 Sebab tu Akram Okey, lepas Hanifah Akram. Okey, silakan. Al-Qad juga tapi ayat 1. Al-Qad ayat 1. Kita tengok ayat 1. Baris rob pada keadaan berhenti. Kemudian ada sukun. Kemudian ada fathah. Betul. Kalau awak perasan, Ustaz tunjuklah semua pengakhiran surah Al-Qad tafkhim. Sama je semua. Cuba tengok. Ya, lah. Cuba tengok. Sama tak? Sama. Surah Al-Qad sama je semua. Keadaan ra pada keadaan berhenti, semua berhenti dengan huruf ra. Betul? Semua berhenti dengan huruf ra. Kemudian sebelum tu semua ada sukun. Semua ada sukun. Betul? Sebelum tu semua ada fathah ataupun dhamma. Okey, ada fathah, 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 fathah. Betul, betul. Okey, Akram, silakan Akram. Ustaz dah cakap dah tak apa dah. Okey, okey, tak apa, tak apa. Okey. 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 Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita masuk syarat kelima? Ada Ada lagi tak? Ada Okey. Kalau tak ada, kejap. Bagi masa seminit. Kejap. Okey. Okey, kalau tak ada, kita akan tengok. Okey. Kita akan pergi ke syarat yang kelima. Syarat yang kelima ni dia agak rumit kalau kita nak cari dalam Al-Quran, tetapi dia ada. Cuma dia agak rare lah, dia agak rare. Okey. Okey. Okey, hukum yang keempat. Okey, yang kelima yang terakhir untuk tafkhim iaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima. Huruf ra masih jadi huruf ra berbaris sukun. Huruf ra berbaris sukun dan sebelum huruf ra tu ada hamzah wasal. Sudah. Apa pula hamzah wasal? Siapa tahu hamzah wasal tu apa? Saya. Siapa tu? Saya siapa? Nasif Nasib. Okey, Nasif. Asal tu yang macam shortcut. Yang dia dekat atas dia. Yang dekat atas tu kan? Jawapan dia betul, Nasif. Bagus. Okey, Ustaz ajar awak hari ni sebenarnya awak tak masuk lagi berkaitan dengan hamzah. Okey tapi tak apa, Ustaz akan ajar awak hari ni Okey, hamzah wasal ni kejap. Sebelum ni awak pernah belajar hamzah macam ni. Ustaz, ini adalah hamzah, betul. Tetapi ini alif, ini hamzah. Tetapi hamzah wasal kejap. Okey, tapi kalau hamzah wasal ni dia ada alif, tapi dekat atas tu dia macam tu. Dia ada macam tu. Itu namanya hamzah wasal. Okey, sekarang Ada tak rupa hamzah wasal dia apa kan? Nak kemudian. Okey, Ustaz akan tunjuk dalam Quran supaya awak jelas. Okey, sekarang semua buka muka surat 594. Okey, muka surat 594 surah Al-Fajr. 594 surah Al-Fajr. Okey, itu Ustaz bagi contoh terus. Okey, sebenarnya setiap muka surat tu dia ada hamzah wasal dia. Contoh ni Okey, cuba tengok dekat skrin. Semua tengok dekat skrin dulu. Cuba semua tengok dekat skrin dulu. Okey, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan dekat sini ada alif, kan ada alif lam yang kecil tu, ada short kat atas tu kan. Itu pun dah dikira sebagai hamzah wasal. So wa ma adraka ma lailatul qadr. Ni hamzah wasal. Kalau dekat Al-Quran awak nampaklah sini dia buat kosong. Okey, sekarang kita tengok dekat ayat yang ke muka surat 594 tu.
Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Dengar Ustaz baca Yaqulu ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu ada hamzah wasal. Ya ayyatuhan nafsul. Nampak? Dia ada alif kan? Itulah hamzah wasal. Kecil. Kalau awak tengok dekat Quran, dekat skrin awak takkan nampak. Ini online punya ni. Siapa yang angkat tangan tu? Unmute your microphone. Nasif Nasif tanya soalan Nasif? Nasif soalan Tak. Salah. Okey. So sekarang ni, macam mana kita nak tengok ni? Syarat yang kelima ni kita nak tengok macam mana? Ra tu mesti berbaris sukun sebelum dia ada hamzah wasal. Okey, bila kita belajar berkaitan dengan hamzah wasal ni dia adalah satu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Hanifah. Hanifah. Ya, saya Ustaz. Okay. Saya cakap lepas tu saya mute dah dia. Okey, Hanifah. Baca. Baca. I. Good. Baca. U. Good. Baca. Betul. Ni hamzah wasal. Baca. Boleh baca tak? Susah Ustaz. Mana ada baris? R je macam. Betul ke A? Bukan. Contoh dia kan ada ra tu macam R je. Macam mana aku tahu? Okey, ingat hamzah wasal ni dia tak ada baris. Tetapi macam mana nak baca hamzah wasal ni, dia kena bergantung. Tengku Haris silakan. Ustaz, apa function hamzah ni? Macam ni. Apa function dia? Dia memang itu adalah cara tulisan dalam Al-Quran. Memang cara tulis dia macam tu dalam Al-Quran. Cara tulis dia. Memang ditulis ni dalam keadaan macam tu. Okey. Sekarang ni kita tak boleh baca hamzah wasal ni, tak boleh baca. Okey, sekarang semua tengok muka surat 594, surah Al-Fajr tu, ayat yang ke-28. Tengok kat Quran awak Quran Ustaz ni Quran online ni dia tak, baris dia tak lengkap. Okey. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Okey, lepas tu baca macam mana tu? Irham, baca macam mana Irham? Ini baca ni. Baca ni. Irham baca. Tengok Quran awak. Okey, ambil your microphone. Irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Kenapa awak baca ir? Kenapa awak baca irji'i? Kenapa awak tak baca arji'i? Arji'i ke urji'i ke? Kan sebab awak selalu dengar irji'i kan. Nasif, kenapa baca irji'i Nasif? Tak dengar. Cik Fatimah nak cakap kat saya, kalau ada mak wasal ni, hamzah wasal, dia kena salah pula. Dia kena tengok huruf ketiga. Bagus. Maksudnya kita kena tengok huruf ketiga. Tapi Ustaz tak nak ajar lagi tu. Bagus. Maksudnya awak tahulah. Kita kena tengok huruf ketiga. 1, 2, 3. Huruf ketiga tu baris bawah. So kita kena cek RJI. Tak apalah tu nanti. Rupanya Ustaz nak bagi tahu dekat awak, hamzah wasal ni kita tak boleh baca dia A ataupun U ataupun I. Sebab dia tak ada baris. Melainkan dia dimasukkan dalam perkataan. Baru kita boleh sebut baris dia. Kalau dia berdiri seorang-seorang, kita tak boleh baca dia. Nak sebut apa ni?
Tapi kalau dia dimasukkan dalam perkataan, baru kita boleh baca irji'i. Okey, sekarang faham hamzah wasal. So, pada syarat yang kelima ni, okey. Sebelum tu, dan hamzah wasal ni boleh dibaca, hamzah wasal ni boleh dibaca a, boleh dibaca u, boleh dibaca i. Bergantung kepada perkataan. Contoh Awak semua tengok surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Surah Al-Ma'un. Okey, tengok Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Okey, Surah Al-Ma'un. Okey, cuba tengok Surah Al-Ma'un. Okey. Muka surat 602. 602. Okey, Khairan Nabihah. Baca ayat yang kelima. Baca yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa baca al? Kenapa baca allazi? Kenapa bukan illazi? Sebab Dahlah. Kan. Okey, tak apa. Sebab Ustaz tak ajar lagi. Ustaz tak ajar lagi. Okey. Maksudnya Ustaz nak beritahu kat awak, even though that at this ayat we have hamzah wasal. Dekat sini ada hamzah wasal ni. Tapi dia baca a pula. Tadi hamzah wasal tadi baca i. Maksudnya hamzah wasal ni dia bergantung kepada dekat mana dia ada. Dia ni macam kalau awak belajar, dia ni macam dia universal. Nanti awak akan belajar hamzah wasal ni kejap boleh baca a, kejap boleh baca i, kejap boleh baca u. Tetapi anak-anak murid Ustaz, dengar sini betul-betul. Untuk syarat yang kelima, dia sangat detail. Syarat yang kelima, dia sangat detail. Macam mana? Ra tu pada keadaan sukun, sebelum ra tu ada hamzah wasal dan hamzah wasal tu mesti dibaca dengan keadaan kasrah. Contohnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Nampak? Susah tu nak cari dah lah ra tu dah lah ra sukun. Sebelum tu nak kena cari hamzah wasal. Dan hamzah wasal tu pula mesti dibaca dengan bacaan kasrah. Kalau bacaan atas tak jadi. Kena baca dalam keadaan kasrah. Okey. Okey, sampai situ. Ada soalan tak? Ustaz tak akan minta awak cari contoh. Sebab Ustaz cari pun susah cari. Ada contoh? Ada contoh ataupun ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita akan pergi Ustaz bergantung kepada awak. Awak tak ada soalan, Ustaz jalan je. Okey. Now, dah habis dah hukum 5 syarat-syarat tafkhim. Kita dah habis dah belajar untuk tafkhim. Okey. Ada 10 minit je lagi. Okey, next kita akan belajar syarat-syarat tarqiq. Jafar? Jafar ada tak tu? Ada ke? Ingat syarat-syarat tarqiq. Syarat-syarat tarqiq. Okey. Syarat-syarat tarqiq ni Ustaz boleh, dia ada 4. Tapi Ustaz boleh terang dekat awak 3 saja. Sebab yang keempat tu agak rumit sikit lah. Macam ni kalau Ustaz agak rumit sikit yang keempat tu. Ya? Okey, so Ustaz boleh terang 3. Okey, yang pertama sekali. Macam biasa kalau tadi syarat pertama baris fathah dan dhammah. Tapi kalau untuk tarqiq, syarat pertama dia mestilah berbaris kasrah. Maksudnya apa? Semua ra berbaris kasrah, berbaris bawah, kita baca tarqiq. What is tarqiq? Iaitu tarqiq ni adalah kita baca nipis saja. Kita baca miringnya je. Tajri, ghairi, ri. Ra pada keadaan baris bawah. Jumpalah dekat mana pun, dekat dalam Quran ke, dalam Iqra ke, dalam Muqaddam ke, ra berbaris bawah dibaca dengan keadaan tarqiq, dengan keadaan kasrah. Tajri, ghairi,
Okey, sekarang Ustaz nak awak semua cari satu contoh dekat Ustaz. Ra berbaris kasrah. Jumpa. Okey. Nasif, lepas Nasif Aris. Kat mana Nasif? Nasif kat mana? Siapa yang tengok kartun tu? Muka surat 403. Muka surat 403. 403. Okey, kita tengok muka surat 403. 403. Okey, 403. Ayat berapa Nasif? Ha? 54. 54. Okey, Ustaz dah nampak dah. Allahu Akbar. Sini ke? Ni, sini. Okey, bagus. Ra pada keadaan kasrah. Betul. Ra kasrah je betul. Bagus. Okey. Iris, kat mana Iris? Dekat page 591. 5. Okey, lepas Iris, Ustaz nak Tengku Haris. 591. Okey. Kat mana tu? Dah jumpa dah. Ayat 1. Okey, bagus. Ayat 1. Was-sama'i wat-tariq. Ringan je. Wat-tariq. Bukan was-sama'i tariq. No. Lembut je. Wat-tariq. Tariq. Okay, good. Ra pada keadaan baris bawah. Okey, bagus. Okey, selain daripada Tengku Haris, siapa lagi yang angkat tangan tu? Siapa yang angkat tangan selain Tengku Haris? Ya, Ustaz. Khairan Nabiha. Okey, lepas Tengku Haris, Khairan Nabiha. Tengku Haris kat mana? Okey. Buku surat 385. 385. Okey. Ayat 5. 5. Wa nuridu an namun. Okey, dah jumpa dah. Wa nuridu. Rob kasrah. Tarqiq. Betul? Okey, Nabiha. Kat mana Nabiha? Page 595. Page 595. Sebentar 595. Okey. Ayat? Saya jumpa ayat 2 ada, 3 pun ada. Ayat 2 ada, 3 ada. Kita tengok Okey, 2 ada. Kejap. Yang angkat tangan kejap. Ustaz tak sempat nak tengok lagi. Ri betul. Wan nahari. Ri pada keadaan kasrah. Okey, bagus. Betul. Okey, siapa lagi yang angkat tangan tu? Ustaz, saya Ustaz. Ziyad. Okey, Ustaz nak dengar Ziyad dulu. Lepas Ziyad Akram. Ziyad kat mana Ziyad? Surah Al-As. Surah Al-As. Okey, kita tengok Ziyad punya contoh Mana surah Al-As ni? Okey. Ayat berapa Ziyad? Ziyad ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Okey. Okey, terima kasih Ziyad. Terima kasih. Sebab apa? Sebab Ziyad tanya soalan yang Ustaz terlepas pandang. Okey, bagus. Okey Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar sini. Contoh yang Ziyad bagi ni. Okey, Fia, kejap Fia Kejap. Lepas ni Akram, lepas tu Fia. Contoh yang Ziyad bagi ni, dia tembak dua benda. Dia tembak dua. Kenapa dia tembak dua? Tafkhim pun boleh, tarqiq pun boleh. Okey, tafkhim kenapa? Tafkhim sebab dia berhenti pada keadaan ra. Sebelum tu ada sukun. Sebelum tu ada fathah. Dibaca tarqiq kalau kita berhenti. Wal asr. Tapi kalau kita sambung, dia akan jadi tarqiq. Bijak contoh ni. Sebab dia akan jadi tarqiq bila kita nak sambung. Contoh. Wal asri innal insana lafi khusr. Bila dia sambung, dia akan jadi tarqiq. Bijak contoh ni. Dia akan jadi tarqiq bila sambung. Bila berhenti, dia jadi tafkhim. Ustaz ulang. Bila berhenti, dia jadi wal asr. Sebab dia ada syarat-syarat tafkhim. Tapi bila sambung, dia ada syarat-syarat tarqiq. Wal asri innal insana lafi khusr. Okey, betul. Kalau Ziyad kata kalau sambung jadi tarqiq, betul. Kalau Ziyad kata ra tu sebab kalau berhenti jadi tafkhim. Okey, bagus Ziyad. Contoh yang baik. Okey Okey, Ziyad tanya soalan ke? Tak. Kita okey, Fia terus. Okey, Akram dulu. Akram kat mana Akram? Akram? Auni? Ya. Kat mana Auni? Ya, jap.
Apa sekejap. Tak ada. Okey, Fia. Okey, Fia kat mana Fia? Fia ada mikrofon tak? Ada mikrofon Kalau Fia ada mikrofon, Ustaz buka. Oh. Okey, Ustaz buka chat. Okey, Fia tulis kat chat. Ada tak Akram? Siapa yang tak ada mikrofon boleh tulis kat ruangan chat. Ustaz, Ya. surah At-Tariq. Wassama'i wat-tariq wan najmus saqib in kullu nafsin. Okey Wa ma adraka mat-tariq. Good. Riq. Bagus. Ada ra. Banyak ni ra yang baris bawah. Riq. Ayat 5. Ayat 5. Falyanzuri. Bagus. Falyanzuri. Bagus. Betul? Okey, ada lagi tak nak tunjukkan contoh? Saya. Arisha Ustaz. Okey, Arisha. Silakan Arisha. Muka surat 475. 475. Okey, dekat mana tu Arisha? Ayat 72. 72. Di mana itu? Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Bagus. Tusyrikun ada ra pada keadaan kasrah. Bagus. Siapa lagi nak bagi contoh? Saya. Siapa saya tu? Nasir. Okey, Nasif. Kat mana Nasif? Muka surat 389. 389. 389. Gedebuk kita bagi. Ayat berapa tu? 32. Apa? 32. 32. Sekejap 32. 32. As'aluka ayat. Mana dia? Kat mana? Min ghairi. Okey, bagus. Okey. Ustaz tengok contoh Pia. Pia page 226 ayat 42. Page 226 ayat 42. 226. Ayat 42. Kita tengok contoh Fia Contoh Fia. Betul. Bagus. Wahia tajri. Ra pada keadaan kasrah. Betul? Bagus. Ada lagi tak bagi contoh? Bagus Fia. Ada lagi tak? Saya. Siapa saya tu? Irham. Okey, Irham. Irham kat mana Irham? 596. 596. Okey, 596. Okey, kat mana tu? Asyah. Kat mana? Asyah. Asyar. Ayat 6. Ayat 6. Inna ma'al usri. Bagus. Inna ma'al usri. Ra pada keadaan kasra. Bagus. Okey Okay, bagus. Okey. Ustaz rasa semua dah tunjukkan contoh yang baik. Okey. Now, sedar tak sedar dah 3.58 dah. Dah habis dah masa kita. Okey, dah 3.58 dah. Okey, Ustaz tak dengar lagi saya Jaafar bersuara. Ustaz tak dengar Noman dengan Huwaida. Tapi tak apa, mungkin tak ada mikrofon ke apa, tak apalah. Okay, Yang penting awak dalam kelas. Okay, now. Okay, sebelum kita habiskan kelas, Ustaz nak kita baca Quran sikit lah sama-sama. Baca. Okay, semua buka muka surat 591. 591. Siapa yang tak ada Al-Quran, Ustaz boleh tolong sharekan. 591. Okey. Surah yang bawah tu. Okey, kita baca 5 ayat sahaja Okey. Okey, awak tak payah awak nak mute pun tak apa, tak nak unmute pun tak apa. Yang penting Ustaz bila Ustaz baca awak baca Okey A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Baca Ustaz nak awak baca Sabbihisma rabbikal a'la. Okey. Alladzi khalaqa fasawwa.
Okay. Walladhi qaddara fahada. Okay. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Sadaqallahul azim. Okay. Okay, now. Okay, that's all from me for this class. But before I proceed with sebelum kita berhenti, Ustaz ada satu benda yang Ustaz nak sampaikan kepada awak. Ustaz nak sampaikan kepada awak yang hari ini adalah hari terakhir Ustaz ajar tajwid awak. Hari ini adalah hari terakhir Ustaz ajar tajwid awak. Sebab lepas ni cikgu lain akan ajar awak tajwid. Ustaz akan fokus dekat tasawur Islam. Lepas ni cikgu lain akan ajar tajwid. Itu yang pertama. Yang keduanya, awak semua akan dapat jadual baru untuk esok. Masa yang sama, cuma jadual je. Mungkin sebelum ni Mandarin hari Rabu. Kali ni Mandarin hari Selasa. Ya. IT dengan password sama ke? Sama je. Sama je. Okay, cuma saya nak kata awak akan dapat jadual baru bermula esok. Bermula bulan Julai ni awak akan mula dengan jadual baru. Kemudian Ustaz akan fokus dekat tasawur Islam sahaja. Cikgu lain akan ajar awak berkaitan dengan tasawur. Okey. Okey, ingat tasawur. Okey. Okey, so itu sahaja yang Ustaz nak bagi tahu. Siapa pun yang ajar awak, pastikan yang penting awak baca Al-Quran dekat rumah. Faham Pastikan awak baca Al-Quran dekat rumah supaya hati kita akan sama-sama terang. Okay, that's all from me. Ustaz minta maaf. Kita akan jumpa dalam tasawur Islam. Bila nanti awak akan dapat jadual awak lah. Okay. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.